Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-177, iaitu kata Syekh Ibn Atta', innama hajabal haqa anka syiddatu qurbihi minka. Sesungguhnya yang menghijab engkau dari melihat Allah itu kerana sangat dekatnya Allah kepadamu. Guana pula dah ni. Yang menghalang kita daripada melihat Allah Ta'ala ni disebabkan kerana terlalu dekat. Baik. Kita ni sebagai manusia ni analogi je ni, kiasan. Untuk memahamkan kita tentang kalam hikmat ni. Manusia ni, dia ada hak dia untuk melihat. Kalau sesuatu berada pada haknya tu, dapatlah dia melihat. Tapi kalau duduk pada kedudukan yang salah, tak dapat dilihat. Salah satu daripada had ukuran ni, kalau benda jauh dah lalu, tak nampak. Tapi bukan benda tu saja kita tak nampak. Bukan benda yang jauh saja tak nampak. Ada sejenis lagi yang tak nampak ni, benda dekat dah lalu. Dekat dah lalu, tak nampak juga. Kita ambil satu benda. Tok jauh, tok sebatu. Memang tak nampak. Macam ambil benda tu, tok tepek dengan mata kita. Tak nampak juga. Allah Ta'ala jadikan analogi mudah macam tu lah. Jadi hak benda tak nampak ni, sama ada terlalu jauh atau terlalu dekat. Maka dalam bab makrifat, analogi ni dipakai. Iaitu, kita tak dapat melihat kebenaran Allah ni, antara sebabnya kerana terlalu jauh. Sebab apa terlalu jauh? Kerana jahil. Tak ada ilmu. Tak tahu. Maka tak dapatlah melihat kebenaran Allah. Itu tak dapat kerana jauh. Kejahilan kita tu. Tapi, ada juga kikih tertentu, tak nampak kerana terlalu dekat. Dekat dah lalu, jadi tak nampak juga. Dalam bab makrifat ni, berlaku ni. Kalau bagi orang jahil, tidak mengenal Allah, kerana dia memang jauh dari Allah. Tak dapat mengenal kebenaran Allah. Tapi rupa-rupanya orang alim pun ada juga tak nampak. Jadi tak nampak orang alim ni, tak nampak mana? Kerana terlalu dekat. Sebab apa jadi gitu? Jadi nyakit lain. Nyakit orang jahil kerana kejahilannya. Tapi nyakit orang alim kerana kesombongan dan ta'asubnya. Ada nyakit ni, nyakit sombong, nyakit ta'asub, ini juga menjadikan orang alim banyak buta tak dapat melihat kebenaran. Tak nampak sekarang. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi menyebut dalam riwayat, ada riwayat menyebut man izdada ilman walam yazdad man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmu, kau banyak. Mengaji kitab kau banyak. Kau alim. Bukan saja kitab kau banyak. Keluasan ilmu tu, pelbagai disiplin ilmu kau mengaji. Tapi walam yazdad hudan. Tak bertambah hudan. Petunjuk tak bertambah. Keyakinan terhadap Allah jadi kau cerah. Dorongan untuk beribadah jadi kau berat. Sifat-sifat buruk dalam hati kau tumbuh. Pandang rendah kau orang, kau menjadi-jadi. Mudah menyalahkan itu, menyalahkan hari ini, itu semakin ketara. Itu tanda. Bertambah ilmu tapi tak bertambah petunjuk. Tak ada. Semakin keliru, semakin sombong, semakin itu, semakin ini. Sifat-sifat buruk mula tumbuh dalam hati ni, timbul hasad, timbul itu, timbul ini dalam hati. Tapi ilmu kau banyak. Semakin alim. Ini. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia bertambah ilmu tapi tak bertambah petunjuk. Boleh berlaku macam ni. Jadi inilah yang dikatakan tak nampak kerana dekat itu. Bukan kerana jahil. Kalau tak nampak kerana jahil tu memang dia jauh. Tak ada ilmu. Memang tak nampak tu galik standard lah. Tak nampak kerana kedudukan jauh tu standard tu orang ramai. Orang kebanyakan orang. Tapi rupa-rupanya hak dekat ni juga dia tak nampak. Kenapa? Kerana tadilah. Kerana terlalu dekat. Jadi tak nampak juga. Kerana terlalu dekat jadi tak nampak juga kadang-kadang.
Baik, contoh mudah. Jadi tak nampak ni. Contoh mudah. Sudah saya cerita dan ada kisah-kisah disebut dalam kitab alim ulama kitab tasawuf tentang suatu peristiwa yang berlaku antara Sultan Mahmud Al-Ghaznavi. Ghaznavi ni kalau dulu, sekarang ni Afghanistan lah. Dulu antara pusat kerajaan Islam satu ketika dulu. Kerajaan Ghaznavi ni. Sultan Mahmud Ghaznavi ni, dia pernah ziarah seorang alim ulama, ahli sufi namanya Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani, sekitar tu jugalah. Jadi sudah terkenal di kalangan orang ramai ni, Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani ni pewaris kerohanian Syekh Abu Yazid Bustami. Padahal dua orang ni dah hidup semasa, zaman lain-lain. Tak dang dari segi ukuran umur ni, tak dang zaman lain. Tapi sudah dikenali bahawa dia mewarisi keilmuan Syekh Abu Yazid. Jadi warna ni. Jadi Syekh Abu Hasan Kharqani ni bila Sultan Mahmud Ghaznavi datang jumpa dia ni, dia kata, dia pun ceritalah tentang perkara sebut tentang perkara tadi. Cuma dia kata, boleh tak tolong beritahu kepada aku antara ajaran-ajaran yang diajar oleh Syekh Abu Yazid ni. Itu cerita aku. Apa ajaran dia? Antara ajaran-ajaran dia. Baik, kata Abu Hasan Al-Kharqani, man ra'ani ihtada. Abu Hasan menceritakan, menukilkan kalam Syekh Abu Yazid ni. Man ra'ani ihtada. Sesiapa yang tengok kat aku, dia akan dapat petunjuk. Kata-kata ini tidak difahami dengan baik oleh Sultan Mahmud Ghaznavi. Lalu dia menegatifkan Syekh Abu Yazid dengan kata-kata ini. Dia kata, aling guana gini. Ni cepat. Cepat dah lalu. Tak tanya molek. Tak perinci molek. Dengar je. KO selalu. Jadi kata Sultan Mahmud Ghaznavi, macam mana seorang yang alim macam Syekh Abu Yazid ni. Sebab Syekh Abu Yazid ni terkenal sebagai seorang yang bukan saja seorang wali, seorang sufi, tapi dia juga seorang ulama. Yang terkenal dengan kuat penjagaan syariat dia ni. Penjagaan syarak dia ni. Sehingga diceritakan pernah satu ketika dia nak ziarah seseorang yang dimasyhurkan sebagai wali ni. Bila dia pergi, tiba-tiba kebetulan jadi molek depan dia tu, orang ni meludah ke arah kiblat. Hukum dari segi fiqhnya makruh. Tidaklah dosa, makruh meludah ke arah kiblat ni. Tapi kebetulan Syekh Abu Yazid nak pergi jumpa orang ni, tengok dia buat depan mata dia. Tak jadi pergi dah sekarang. Dia balik dah sekarang. Tak jadi temu. Ni nak khabar Syekh Abu Yazid. Jadi Sultan Mahmud Ghaznavi dia kata, macam mana seorang yang alim, seorang yang kuat penjagaan agamanya, syariatnya, tentang tasawuf sufinya, awali kewaliannya itu, tiba-tiba boleh cakap gini. Dia bantah, dia nak terima kata-kata ni. Tapi Syekh Abu Hasan Kharqani menjelaskan. Dia pun menjelaskan. Alasan yang diberikan oleh Syekh Mahmud Ghaznavi, dia kata apa? Dia kata, macam mana Syekh Abu Yazid boleh kata gini? Lebih hebat sangat ke dia ni? Sehingga dia kata, dia buat bandingan guna. Buat bandingan, dia kata, Abu Jahal, Abu Lahab tu hari-hari tengok Nabi ni. Hari-hari duk tengok Nabi. Tak beriman pun, tak dapat hidayah. Ni Abu Yazid tengok mu dapat hidayah. Lebih mu daripada Nabi. Ia faham kot tu. Ia faham kot tu. Rupanya. Jadi buat bandingan situ. Abu Yazid pun jadi ada benda yang dia tak nampak pada pandangan tak nampak. Ni istilah nampak ni. Istilah tak nampak bukan tak tahu, tak nampak. Kalau tak tahu tu bukan ulama. Tahulah tapi tak nampak. Tak takat atau orang. Tak takat istilah orang Terengganu panggil. Tak takat. Jadi Syekh Abu Hasan Kharqani pun cerita. Dia kata sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab ni tak tengok Nabi. Dia tak tengok Nabi. Padahal dia dekat. Tak nampak kena sebab dekat. Tak nampak ni. Anak kau bos, tak nampak sebab dekat ni. Kalau tak nampak jauh tu, itu fenomena normal je. Itu main standard ni. Dekat sebab dekat. Tak nampak. Hari-hari tengok ni. Tak nampak. Tapi kata Abu Hasan Kharqani dalam menjelaskan kata-kata Syekh Abu Yazid tu, dia tak nampak. Abu Jahal, Abu Lahab ni tak tengok Nabi. Tak nampak Nabi. Dia hanya tengok
seorang manusia. Seorang manusia yang namanya Muhammad ibnu Abdullah. Hak tu orang tengok. Hak tu orang nampak. Tidak nampak Rasulullah. Tidak nampak Nabiullah. Yang nampak seorang manusia. Bila tengok seorang manusia, sama macam dia jugalah. Sama macam Abu Jahal juga. Sama macam Abu Lahab juga. Dari sudut aspek kemanusiaannya. Bahkan kata Abu Jahal, Abu Lahab ni mungkin lebih lagi. Sebab apa? Sebab dia lebih kaya lagi. Lebih berkuasa lagi. Lebih berjawatan lagi. Berbanding dengan Nabi Muhammad. Dari aspek tu. Aspek kemanusiaan tu. Jadi, dia nak terima kerana Nabi Muhammad. Kerana dia tengok orang macam dia juga. Pergi pasar macam dia. Pergi beli makanan macam dia. Makan macam orang lain. Nikah kahwin macam orang lain. Macam dia juga. Dah apa lebihnya? Tu kata Abu Hasan Al-Qarqani. Tidak tengok Nabi. Dia tengok orang. Seorang manusia macam dia. Ni tak nampak kerana dekat. Tak nampak kerana dekat. Lalu Abu Hasan Al-Qarqani mendatangkan syahid. Tasawuf ni kena ada syahid dia, dalil. Mana dalil pun kata gini. Cuma masalahnya sekarang yalah, bila kita tidak mengamah, tidak teliti, tak nampak dalil syahid ni. Sebab tu kena belajarlah dengan alim ulama, kena kaji kitab-kitab ulama ni tu. Kata Abu Hasan Al-Qarqani, dia kata syahidnya firman Allah. Iaitu firman Allah, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dan engkau wahai Muhammad melihat mereka itu pandang kamu, tengok kelik-kelik kamu. Wa hum la yubsirun. Sebenarnya tidak nampakmu. Yang ni dengan erti kamu wahai Muhammad tengok mereka ni, duk tengok kamu dengan mata mereka ni, tapi mata hati mereka tak nampakmu. Mata kasar dia tengokmu sebagai seorang manusia. Tapi mata hati dia tu tak nampakmu sebagai hamba Allah yang dirisalahkan, yang diangkat menjadi Nabi, yang diangkat menjadi Rasul, yang diwahyukan Allah. Orang yang dikasihi Allah tidak nampak bahagian tu. Inilah. Tak nampak kerana dekat ni. Itu masuk dia tasawuf. Maka itu kalau dalam kisah macam ni, maka dalam hal ketuhanan pun macam tu juga. Kadang-kadang disebab tak nampak ni disebabkan kerana terlalu dekat. Orang-orang yang orientalis ni, kita ni, kalau kita tengok makhluk, ada 3 soalan yang mudah dijawab oleh ramai orang. Al-Quran sebut macam mana? Ni bab ketuhanan. Nak khabar dekat tapi tak nampak. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta begitu saja? Ataupun mereka ini mencipta diri mereka sendiri? Itu pertanyaan. Ini gaya Al-Quran. Tapi kalau kita hari ini ni, dengan gaya moden ini, kita akan senarai soalan tu. Akan ada 3. Am khuliqu min ghairi syai'in. 1. Apakah manusia ini tercipta begitu saja? Yang ni tanpa pencipta? Soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Am humul khaliqun. Ataukah mereka ni mencipta diri mereka sendiri? Maka di sebalik 2 ni ada selagi difahami dari 2 ni. Iaitu apakah mereka itu diciptakan oleh Allah. 3 je pilihan. Bukan 3 soalan, 3 pilihan. Nombor 1. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah manusia ini tercipta tanpa pencipta? Apakah manusia boleh terima hakikat tu? Dia tercipta begitu saja tak pencipta? Naluri kita akan beri jawapan. Tak payah tanya orang. Ini tak payah masuk universiti. Soalan mudah, soalan naluri ni. Bahawa kita mengakui, kita tak payah nak terima hakikat kita ini tercipta tanpa pencipta. Sebagaimana kita tengok sekitar kita ni, semua benda-benda yang kita tengok ni, tidak ada yang tercipta, yang ada gitu je. Mesti ada yang mencipta, yang membuat dia tu. Itu soalan naluri kita. Jadi, bila ada andaian pertama, apakah manusia ni tercipta tanpa pencipta, tak nak terima kenyataan ni. Nombor 2, apakah kita ni mencipta diri kita sendiri? Ni kau ada masuk akal. Naluri juga jawab. Kita buat diri kita sendiri. Nak buat mana kita tak ada lagi. Lagi teruk soalan kenyataan mudah. Tak boleh nak terima. 2 kali ganda tak boleh nak terima. Maka tidak ada andaian lain, ada 3 andaian je. Nombor 1 tak pakai, nombor 2 tak pakai, nombor 3 tak pakainya. Kita ini diciptakan oleh pencipta. Jadi nak kabarnya,
orang dengan akal yang waras, bila buat tengok kepada makhluk ni, dia akan ada 3 kenyataan ni, dia akan dapat menerima kenyataan yang ketiga bahawa kita ni diciptakan oleh pencipta. Kita tak buat kita diri sendiri dan tidak tercipta dan sendiri, tak nak terima kenyataan tu. Naluri kita, bahkan musyahadah yang kita tengok kenyataan ni, tak nak terima hakikat tu. Bahawa sesuatu yang kita boleh terima hakikat, kita diciptakan. Maksudnya, tanyalah orang mengaji universiti ke orang kampung ke, dia akan faham dia dengan mudah. Tapi dalam masa yang sama, tokoh-tokoh besar, profesor-profesor dari kalangan orang-orang orientalis ni, dari kelompok-kelompok komunis, etis yang tak percaya Tuhan ni, tidak nak terima kenyataan ni. Tak nampak sekarang ni. Padahal, botok balik duk mengaji. Botok balik duk mengaji, duk kaji ni, tak ada rambut no. Aling nak kabar alingnya. Tapi jadi etis, jadi mulhid, tak percaya ke Tuhan, tak percaya kepada kewujudan pencipta dan sebagainya. Tidak nak jawab soalan ni lah. Sebab dekat dah lalu, tak nampak sekarang. Ini contoh mudah. Ini kita tengok dari dimensi usuluddin lah, dari aspek usuluddin. Tapi tasawuf pun lebih kurang gini juga. Jadi, Syekh Ibn Athaq Musi Kalam Hikmat yang ke-177 ni nak khabar kita bahawa sesungguhnya kita ni terhijab dari Allah bukan kerana jauh, tapi kerana terlalu dekat. Dalam bab ketuhanan ni manusia terhijab bukan kerana jauhnya, tapi kerana terlalu dekat doa lalu. Sehingga jadi tak nampak kadang-kadang. Itu tasawuf nak ajar kita bahawa konsep tu. Konsep bahawa kena terlalu dekat lah. Sebagaimana satu benda tu duduk depan kita, atas mata kita ni, tapek mata kita, jadi tak nampak sekarang. Maka dalam hal ketuhanan, ada orang yang tidak dapat memahami, menerima hakikat ketuhanan ni, tak nampak lah kebenaran Tuhan ni. Sebenarnya disebutkan kerana Tuhan tu jauh, tapi sebenarnya kerana terlalu dekat.